Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi ini saya akan membawa anda untuk memindahkan ataupun menukar pasu bonsai pokok kemuning saya. Pokok kemuning yang telah saya buat lama dah. Dari pasu plastik saya akan menukarkannya ke pasu ini yang dah sempat saya beli semalam. Tiada pilihan, lebih besar lagi dari pasu yang asalnya lah. Jadi kita akan memindahkan pokok bonsai kemuning ke dalam pasu baru. Jadi kita lihat prosesnya bagaimana saya menukarkannya untuk tetapan anda semua peminat-peminat bonsai kemuning berbagai jenis bonsai yang telah saya buat selama ini. Dan saya telah menternakkan bonsai ini dari kecil. Bukannya saya ambil dari yang ada yang besar lah. Saya ambil dari pokok yang besar seperti pokok bunga kertas. Saya akui saya telah mengambilnya di rumah kawan saya yang berpindah dan batangnya agak besar dan cantik. Tapi ini bonsai kemuning ni saya telah buat sendiri. Saya telah ternak sendiri dari kecil sehingga besar lah. Tidak berapa besar, ini masih kecil lagi, tapi saya telah memindahkannya di atas batang kayu. Batang kayu saya telah pindahkan. Jadi kita lihat bagi yang belum subscribe, like dan komen channel Combat Biak Puluh, jangan lupa subscribe, like dan komen channel Combat Biak Puluh. Perut agak ke depan. Kita lihat aksi saya. Ini adalah pokok bonsai kemuning yang telah saya ternakkan, telah saya tanam dalam lingkungan 6 ataupun 5 bulan yang lepas. Masih kecil dan saya telah bentuk dia begini. Ini rupanya, anda saksikan sendiri. Tunggul kayu ni saya telah temui di perkampungan saya. Telah lama usianya, mungkin telah memakan usia yang agak tua lah. Mungkin dalam puluhan tahun ataupun 100 tahun begitulah. Jadi kita cabutkan dulu. Kita cabutkan, kita keluarkan batu-batu ni, kita kelihkan batu. Lihat sendiri. Bagi penggemar bonsai pokok kemuning, mereka memang cukup gembira lah, sebab mereka punya banyak koleksi bonsai pokok kemuning. Seperti saya pun banyak pokok kemuning, sebenarnya banyak dalam simpanan saya. Bonsai ni saya cabut. Inilah rupanya batang pokok yang telah reput. Ini kayu jati lah, memang keras dah. Biarnya kalau dipolis, kalau di halusin, pasir ataupun memang ini dia punya batang masih baik lah, masih keras, masih tahan lama. Kita lihat, memang agak usung lah, agak buruk kalau kita lihat hari ini, tapi dia punya kekerasan dia punya kayu ni masih terasa. Mungkin kayu jati ni. Okey, kita keluarkan ni pasu lama, kita tukarkan dengan pasu baru yang agak besar sedikit. Pasu baru. Kita lihat. Nak rebah tak apa. Kita nampak habis. Okey, kita buat. Jadi jangan lupa subscribe, like dan komen channel Combat Biak Puluh. Kita support sama kita. Okey, kita masukkan
tanah baru. Kerja hari ni tak berapa apa tu. Kan kita cuma membuat perpindahan pasu aja. Tak ada yang menarik sangat. Cuma kita nak buat perpindahan. Tanah ini telah dicampur dengan baja organik dengan arang pun ada. Arang kayu lah pun dicampur sekali. Dan bila telah belikan semalam di Kuching, hari ini saya bawa balik, saya pindahkan. Kita lihat dah apabila agak-agak lah. Lebih kurang begini. Simple, paling simple. Kita cuma tukarkan. Kita masukkan kembali. Kita nak dia kedudukan dia macam mana. Kita letakkan dia. Bakar ni, pokok ni dia ada lubang. Dia tembus ke belakang. Tanah, kita dapat lihat tanah kat belakang tu kan. Akarnya insya-Allah dia akan akan terus ke bawah. Dia akan mati. Takkan tanah dia ada di bawah. Lubang tembus ke tanah, ke dalam pasu tu lah, memang ada dah. Ini dia. Ini kita masukkan lagi untuk menahan pokok batang kayu ni. Saya letakkan tanah tersebut sekeliling pasu ni saja untuk menahankannya supaya tidak goyang, supaya dia tetap dalam pasu ni. Kalau ditiup angin dia tak akan jatuh lah. Okey. Keadaan kita tengok dia dah tegap dah, mula tegap dah. Kita letakkan, kita padatkan lagi. Kita punya meja khas belum buat lagi untuk meletak bila kita nak melakukan nak pasang wire dekat ni, nak trim, kita guna mesti ada pasu khas, meja khas dia yang boleh kita pusingkan. Ni kita sendiri yang pusing, kita guna tenaga. Kita belum dapat buat lagi. Kita guna yang ala kadar saja. Apa yang ada kita gunakan. Ya, inilah. Dan jika kita nak, kita letakkan batu ke apa ke kat bawah, kat tepi-tepi kayu ni untuk menahankannya lagi lebih tegap, lebih padat. Kita letak batu-batu ke apa. Akarnya telah keluar supaya akarnya membesar dengan sihat. Kita takut akarnya mati, tapi kita lihatlah nanti macam mana. Mungkin kita akan tutupi dengan kertas ataupun sebaliknya nanti untuk membiarkan akarnya membesar dan mengekap ataupun hidup di atas kayu ni. Akarnya akan menjuntai di atas kayu dengan cantiknya. Kita akan buat. Kita tunggu itu, cari kertas tu lah untuk kita tutupi. Kurang begini nantilah. Kita lihat letak tanah yang elok. Gunting dah bila gunting apa lo? Gunting apa dalam dah bagai? Warna merah pun dah bagai. Saya dah pergi gunting apa dalam
Kita guna kertas plastik yang biasa. Terus kita akan ikat. Kita ikat begini. Letak tanah dalam ni untuk mencantikkan, menghidupkan dia punya akar. Terlihat ada akar. Jadi kita letak tanah sikit. Letak tanah. Untuk menghidupkan akarnya supaya akarnya besar dan meliputi batang kayu ni lah, batang kayu ni. Kita buat macam ni. Kita nak akar dia hidup besar, membesar dalam atas batang kayu ni. Dia akan secara langsung dia akan hidup di atas kayu. Batang tu akan muncul di atas kayu ni lah. Jadi akan menghasilkan sesuatu yang cantik bila akarnya menjuntai ataupun akarnya meliputi atas kayu ni lah. Kita nak lihat bagaimana rupanya nanti. Ini kita buat lah. InsyaAllah pasti menjadi, saya akan membawa anda untuk melihatnya. Kita biarkan dulu. Okay. Kita ikat. Begini. Okey, kita timbun di tanah lagi. Kita letak tanah tepi-tepinya untuk menahannya. Tanah ni kadang saya telah campur dengan sekam padi ya. Sebab ada sekam padi yang telah dijual di pasaran. Kita guna campuran sekam padi, pasir sedikit telah dicampur lah. Kita tak nak dia gunanya tanah yang sepenuhnya. Ada yang telah diberi baja hari kedai yang masa kita beli tu. Ini telah buat, mereka telah campur dengan baja kompos apa tu. Baja semula jadi. Letak lagi tanah. Okey. Lepas tu kita ada batu, kita letak batu. Tapi batu tak banyak. Nanti kita akan cari batu lagi.
kita nak nahan dari terbuka ditiup angin ke apa. Jadi kita letak batu tu. Batu kalau kita letak batu kat tanah ni bukan untuk apa, takut tanah ni bila kena air kan dia akan mercik, tanah pun akan jatuh. Bila ada batu secara tak langsungnya, batu di atas tanah ni akan menahan percikan air tu dari tanah tu, akan tak melompat keluar lah, kena percikan air hujan apa dan sebagainya. Lepas kita siram apa semua, letak batu seloknya. Ataupun ada yang letak lumut. Ini macam lumut lah, bukan rumpai ke lumut tu, untuk menahankan ni lumut untuk landscape lah, untuk permaidani dia. Kita buat permaidani dari lumut yang hijau tu, yang hidup di atas pokok, atas tanah, ataupun yang atas pokok yang telah mati. Ada lumut. Saya belum ambil lagi, hari tu saya dah ambil, nanti saya akan ambil satu persatu. Ini saya buat ni dulu, kita buat, kita nak hidupkan akar dia, kita balut dengan plastik tu, dalam tanah plastik. Jadi kita akan lihat hasilnya bagaimana nantilah. Kalau akarnya insyaAllah, kalau mungkin makan masa lah, tak akarnya membesar makan masa, dia tak cepat. Bonsai ni kita nak bantutkan pembesaran sepatutnya, bukan kita nak membesarkan dia macam pokok yang kita nak berbuah cepat. Tidak, bonsai ni kita membantutnya. Setiap daun, setiap apa kita akan buang, kita akan trim, kita cabut. Kalau kita tak guna pisau, kita cabut macam ni pun boleh. Kita buang dia punya daun supaya dia agak cantik nanti bilanya hidup. Kalau dia kalau dia tumbuh kembali, daun-daunnya akan menghasilkan daun yang lebih kecil, unik dan cantik lah. Kita lihat kalau dahannya makin membesar. Kita telah buat wiring, kita telah pasang wayar. Ni kita buat lagi. Lihat kita dah membentuknya beginilah. InsyaAllah dia akan cantik. Ni dah tua juga, dah rapuh dah. Isi dia masih elok, masih kuat. Tak apa, makin dia nanti kalau dia dah membesar, kalau ini dah tak ada pun, yang asas dia masih ada kuat. Tak apa, okay kan, lebih kurang lah. Itu dia dari saya. Terima kasih kerana menonton channel Kompas Biar Puluh. Apa yang pasti, kita sokong produk kita, kita sokong minat kita, hobi kita, sesama kita. Saya buat kerja ni secara part time sebab saya dapat buat sepenuh masa kerana saya bekerja sebagai penjawat awam. Jadi saya masih agak terhad untuk menghasilkan suatu yang video yang cantik anda semua. Saya buat apa yang terlintas, apa yang cepat, apa yang mudah, saya akan buat. Berkarya ni perlu seorang yang kreativiti. Kalau ada kreatif, jika ada seorang yang bijak mengolah suatu video ataupun video pendek yang kita buat, cara ni akan menghasilkan satu daya tarikan yang hebat lah. Saya akui itu semua, tapi saya buat secara santai-santai saja. Saya bukan untuk daya tarikan. Saya lebih kepada hobi saya untuk tetapan anak-anak, cucu cicit saya akan masa akan datang jika saya dah tiada, jika saya dah kembali ke rahmatullah, telah dipanggil Allah kembali ke alam sana. InsyaAllah cucu cicit saya akan melihat, ini datuk saya, moyang saya berkarya, minat hobi nenek saya, datuk saya macam mana. Itu yang saya nak, biar mereka melihat kehidupan kita yang lampau, supaya menjadi mereka seorang yang lebih menghargai keluarga dan menjadi daya tarikan, menjadi daya
biarkan mereka sebagai inspirasi ataupun sebagai semangat, membakar semangat mereka bahawa walaupun kita di zaman ini peralatan kita tak secanggih mereka di zaman yang akan datang, tapi kita cuba menghasilkan sesuatu untuk menjana pendapatan. Walaupun sebagai seorang YouTuber, secara langsung kita telah menjana pendapatan melalui channel-channel kita setelah kita berjaya mencapai kelulusan Google AdSense. Alhamdulillah setakat ini, hari ini saya telah channel saya telah berjaya dimonetizekan lebih 2000 dah subscribe channel saya 2004 orang yang telah subscribe channel saya, alhamdulillah. Dan pendapatan insyaallah dalam masa dekat saya akan dapat mengeluarkan pendapatan saya walaupun tak berapa besar, tapi alhamdulillah saya telah menerima surat dari Google AdSense. Saya telah menerima surat dan 2 hari yang lepas. Dan terima kasih kepada anda semua kerana support channel Combat Bad Polo. Apa yang baik itu dari saya, yang buruk itu pun dari saya. Allah, walaupun semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita berusaha, kita cuba memantapkan diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita untuk tatapan generasi-generasi akan datang. Walaupunnya selamba seperti ini, walaupun hobi kita sekadar cuma hobi, tapi insyaAllah dia boleh mendatangkan inspirasi, boleh mendatangkan motivasi, dia boleh mendatangkan kesan yang baik kepada generasi yang akan datang, supaya mereka menceburi bidang apa-apa bidang minat, hobi ataupun kesukaan mereka buat, lakukan, rakamkan, jadikan video untuk tontonan kita, orang ramai dan generasi kita yang akan datang, anak cucu kita lah yang dapat melihat kewujudan kita di masa lalu. Yang ini wajah datuk saya, ini adalah nenek saya, ini adalah abang saya, ini adalah moyang saya. Begitulah kita dapat melihat dari video yang kita hasilkan, kita dapat menjadi satu tatapan untuk generasi kita yang akan datang, yang tak pernah melihat siapa Combat 20, siapa si A, siapa si B ni. Sekarang nenek mereka, datuk mereka, siapa ni? Tapi secara ni kita secara langsung kita telah memberi mereka kesenangan, memberi mereka satu kelebihan lah. Jadi mereka, walaupun kita telah mati, kalau kita telah tiada 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kalau video ini masih wujud, kalau YouTube ini masih wujud, anak cucu cicit kita dapat melihat kewujudan kita di dunia ini. Oh, begini rupa datuk saya, begini rupa nenek saya. Itulah matlamat saya menjadi seorang YouTuber, bukan sekadar untuk mengejar keuntungan kewangan, tapi memang kita akui duit itu segalanya. Tanpa duit hidup susah, tapi ada kehidupan yang baik bukan kerana duit saja. Kerana ada hobi begini boleh memberi kita ketenangan, dan kerana hobi begini kita boleh mengenal keesaan, mengenal Allah yang esa. Kita dapat mensyukuri nikmat kehidupan dengan kita melihat kehidupan lain. Kita dapat melihat zat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikannya sebegitu begini. Mengapa dia begitu begini? Kalau kita kaji, dia adalah Al-Quran hidup bagi kita. Bukan Al-Quran saja yang kita boleh terjemahkan, bukan buku saja kita boleh terjemahkan dalam kehidupan menjadi panduan ataupun sebaliknya. Tapi dengan tumbuhan kita dapat melihat zat kebesaran Allah, menjadikannya bagaimana kehidupannya subur, bagaimana Allah mencipta kehidupan di dunia ini seperti kita. Walaupun kita dari tanah, Allah jadikan tanah dan tumbuhan hidup atas tanah, semuanya berkaitan hidup di dunia yang penuh fana ini. Di sini saya ingin mengkongsikan satu hobi saya, hobi
untuk mengisi masa lapang, untuk mengiris tension masa selepas balik kerja, tak ada apa nak buat. Saya seronok dengan karya saya, dengan kehidupan bunga-bunga saya, bonsai ini. Walaupun tak secantik bonsai orang lain, tapi saya telah cuba mengikuti inspirasi saya, mengikut cuan saya, mengikut kehendak saya. Beginilah bonsai kemuning dalam pilihan saya, dalam peliharaan saya dan ditanam saya, peliharaan datang. Okey, beginilah kita boleh mencabutnya untuk membuang daun-daun yang besar begini. Kita tak nak, makin kita buang habis makin cantik. Nanti dia akan hidup kembali, dia akan menghasilkan daun yang lebih cantik, kecil, halus. Kita nak macam tu. Kita tak nak dia hidup daunnya membesar. Biar daunnya kecil, halus begini, nanti lebih cantik. Tak nak menghasilkannya, kita buang. Ada yang orang guna gunting, saya lebih gemar mencabut ni. Dia tidak gunting, kalau salah gunting dia akan mematikan, memutuskan ganting-ganting kecil ni. Kalau kita cabut, dia tak akan putus. Kita akan cabut dia punya daun saja, mudah. Kerja ni agak rumit sebenarnya, tapi faktor hobi, memudahkan semua kerja yang kita nak buat. Kalau tak ada minat, tak ada hobi, tak minat, tak apa, memang semua kerja yang kita buat tak menjadi. Faktor minat kita buang satu-satu. Daun-daun yang besar ni kita cabut saja. Jangan takut, dia takkan mati. Dia akan cantik lagi nanti kalau dia dah berdaun semula. Kita buang saja. Latar belakang jangan rumah saya, kita dalam anak saya dalam mentransformasikannya kereta lama saya. Jadi banyak kita lihat hobi anak saya. Dia baik pulih kenderaan, alhamdulillah dia berjaya juga lah. Dia telah mendatangkan income sendiri, pendapatan sendiri dengan kemahiran yang dia dimiliki. Itu yang penting. Kalau tidak ada kemahiran, walaupun kita tak kerja kerajaan, government ke, tak kerja apa ke, sekarang lebih baik kita ada kemahiran dalam zaman sekarang ni, kerana saingan terlalu banyak. Lepasan universiti, lepasan UiTM apa semua, lepasan ada yang degree, ada yang diploma, ijazah, apa semua tu. Jadi kita siapa yang ada kemahiran agak mudah lah mereka mencipta, menghasilkan income sendiri. Anak saya dia bekerja sendiri, dia tak bekerja dengan sesiapa. Alhamdulillah banyak kereta yang dia telah beliau spray baik pulih, polish dan sebagainya. Okey. Kehidupan ini mudah seperti daun yang berguguran. Kita akan gugur, kita akan mati, kita akan kembali kepada yang Maha Esa, kembali kepadanya. Kalau kita tantas, kalau kita polish, kalau kita gilap, apa kemahiran, apa bakat, apa hobi kita yang akan mendatangkan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat untuk tatapan masyarakat generasi kita seterusnya. Kalau seperti ini, minat tak mengenal usia. Okey, itu saja dari saya, celoteh saya pada pagi ini ya. Saya bukan nak menasihat, saya cuma mengisi kata-kata saya, semangat untuk diri saya sendiri, untuk motivasi saya sendiri. Generasi saya akan datang, akan mendengar suara saya,
mereka mendengar nasihat saya, mereka mendengar inspirasi saya, apa yang saya luahkan, apa yang saya katakan pada hari ini, insya-Allah yang akan menjadi satu panduan untuk mereka di masa hadapan. Jangan mudah mengalah, hidup ini satu perjudian. Walaupun perit, walaupun pedih, walaupun pahit, walaupun banyak rintangan, kita mesti ke hadapan dan terus ke hadapan. Jangan mudah mengalah, jangan banyak berkata. Seperti saya berkata, tak apa, kita beri nasihat. Ada orang yang berkata boleh mendatangkan income. Banyak orang yang memberi motivasi yang boleh mendatangkan income, tapi kita bukan bakat motivasi. Kita manusia biasa, kita cuma meluahkan apa yang kita rasa, apa yang kita alami, apa yang kita capai kehidupan kita selama ini. Kita dari manusia yang zero dan sekarang ya, alhamdulillah, sebab sedikit kita mempunyai kejayaan demi kejayaan, walaupun tak semewah orang, tapi kita bisa hidup di dunia yang ini dengan baiklah. Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada keluarga yang besar. Macam saya telah mempunyai 6 orang anak, alhamdulillah. Itu saja harta yang berguna, berharga untuk saya. Kereta, rumah, itu semua sementara. Kita takkan bawa mati. Yang bawa kita mati adalah amal kita, doa anak yang soleh, amalan yang kita telah lakukan, baik buruk kita lakukan di dunia ini. Harta takkan kita bawa mati. Amal ibadah kita, itu yang kita bawa balik. Kita bukan sekadar hablum minallah, tapi kita mesti ada hablum minan nas, sesama insan. Kita mesti saling menyayangi, saling tolong menolong, saling memberi nasihat, saling melengkapi kehidupan kita di dunia ini. Hablum minan nas memang amat pentinglah dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu hobi bonsai, bonsai. Yes, assalamualaikum.